Okey, untuk soalan B, Eddie dibayar gaji sebanyak RM60 sehari. Gaji RM60 sehari. Dia bekerja lebih masa selama 2 jam. Bekerja lebih masa 2 jam setiap Rabu dengan bayaran allowance RM8 sejam. Okey, hitung jumlah pendapatan yang diterima oleh Eddie pada bulan Jun 2021. Okey, akhirnya dia nak kita kira jumlah pendapatan bulan Jun. Okey. Jadi sekarang kita kena tengok, fahamkan apa yang diberi dalam soalan ini. Maklumat yang diberi ialah gaji. Pertama dia cerita tentang gaji sehari RM60. Okey. Tapi Eddie ni dia ada buat kerja lebih masa. Okey, kalau kita biasa dengar orang sebut OT tu, overtime, dia ialah kerja lebih masa. Dia buat setiap hari Rabu. Okey. Allowance dia RM8 sejam. Okey, jadi berapa pendapatan, jumlah pendapatan Eddie bulan Jun, gaji dan dia punya bayaran lebih masa. Okey, tengok kita senang untuk kira jika kita ada kalender. Jadi buatlah kalender dengan pantas. Sebab kita nak tengok berapa kali hari Rabu dalam bulan Jun yang Eddie kerja. Okey, 21 hari bulan ni pada hari Isnin. Isikan balik 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okey, kita dapati bahawa hari Rabu Eddie bekerja sebanyak 2 kali ni. Okey, ini kerja lebih masa, ini pun kerja lebih masa. Okey, untuk kerja lebih masa Rabu 23 hari bulan, dia buat 2 jam ni Rabu ni. Sejam RM8. Jadi kalau 2 jam tu kita kali dengan RM8 bayaran sejam. Dapatlah RM16. Ini pun sama, Rabu yang 30 hari bulan pun sama. Dia kerja 2 jam. Bayaran RM8 sejam. Jadi RM8 dan RM8 jadi RM16. Ini untuk kerja lebih masa je ni, warna biru ni. Okey, sekarang kita akan tengok gaji untuk 9 hari. Kita dah kira tadi kan, dia bekerja sebanyak 9 hari. Okey, gaji 9 hari kali dengan RM60 sehari. Dapat 9 kali 6, 54. Ini letak satu sifar. Okey, jadi gaji saja RM540. Jadi jumlah gaji ni dia kena ambil ni bayaran lebih masa dan juga gaji. RM16 tambah RM16 tu menjadi RM32. Gaji RM540 tambah dengan 16 ni dapat RM32. Itu bayaran lebih masa. Jadi jumlah gaji Eddie ialah RM572. RM572. Okey. Untuk soalan C. Tandakan right kebolehjadian hari terakhir Jun jatuh pada hari Rabu. Okey, jadi balik kalau kita isi balik kalender kita ni tadi, Isnin kita 21 hari bulan, 22. Adakah Rabu tu 30 hari bulan tu jatuh pada hari Rabu? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ni dia, 30 memang jatuh pada hari Rabu. Jadi jawapan kita pasti. Okey, jadi kamu buatlah kalender ni dengan pantas. Tunjukkan yang 30 hari bulan tu memang jatuh pada hari Rabu dan tandakan pasti. Okey, selesai soalan 7, sekarang kita lihat soalan 8. Soalan 8. Okey, ini ialah dari tajuk zon masa antarabangsa. Sebelum kita mula, saya nak kamu tandakan nombor pada dialog ini supaya kamu faham macam mana nak baca dialog. Okey, hello Jenna, ini yang pertama. Balasan dia, hello Ken. Saya akan menaiki pesawat pada pukul sampai sini. Nombor 2. Nombor 2 pula. Nombor 3. Ini nombor 3. Ini nombor 4. Wah, tak sabar rasanya. Okey. Oh ya, ini nombor 5.
barasan dia ini. Pukul berapa di sana? Sekarang di sini pukul 6.35. Nombor 6. Baiklah, ni nombor 7. Ni nombor 8. Okey, jadi kamu tandakan nombor ini supaya senang untuk kita baca dialog, untuk kita faham apa yang dibualkan oleh Ken dan Jenna. Okey, raja ini menunjukkan perbualan telefon antara Ken di Kuala Lumpur dan sahabatnya Jenna di Auckland, New Zealand. Ini Ken. Ini Jenna. Jenna di New Zealand, Ken di KL. Okey. Hello Jenna. Hello Ken. Saya akan menaiki pesawat pada pukul 12.20 tengah hari. Okey, Ken memberitahu yang dia ni akan naik pesawat. Pesawat tu ialah kapal terbang lah. 12.20 tengah hari. Saya perlu transit selama 6 jam di Melbourne. Saya hanya akan menaiki pesawat pada jam 2 pagi untuk meneruskan perjalanan ke Auckland. Auckland ni dekat New Zealand. Awak boleh datang menjemput saya. Datang menjemput saya pada pukul 11 pagi waktu tempatan. Okey, Jenna kata, yang ni nombor 4 ni. Wah, tak sabar rasanya untuk berjumpa awak. Kemudian, Ken kata kat sini, oh ya, boleh saya tahu sekarang pukul berapa di sana Jenna? Jenna kata, sekarang di sini pukul 6.35 petang, Ken. Okey, baiklah. Kita jumpa pada hari Jumaat ini ya. Ya, Ken. Kita jumpa nanti. Okey, yang saya gariskan ini adalah maklumat penting yang perlu kita ambil maklum dalam soalan ini. Okey. Berapakah, soalan dia tanya, berapakah perbezaan masa antara KL dengan Auckland? Beza masa. Okey, dalam perbualan ni, dalam gambar, kita boleh cari untuk menyelesaikan soalan ni. Untuk beza masa, tengok, Ken dekat KL, ni masa dekat KL pukul 2.35 PM petang. Jadi tukar dalam sistem 24 jam, dia ialah jam 14.35. Ini waktu di Kuala Lumpur. Manakala Jen, dia kata ni, ni dia, masa dia. Di New Zealand, dia dah 6.35 petang. Tukarkan dalam sistem 24 jam. 6 ni 6 tambah 12. Dapat jam 18.35. Ini adalah masa di New Zealand. Okey, maksudnya, mereka ni bila bertelefon, mestilah dalam masa yang sama. Kat KL, di Kuala Lumpur, di Malaysia, kita pukul 2.35 petang. Tapi orang dekat New Zealand, jam mereka dah tunjukkan pukul 6.35 petang. Okey, mereka lebih timur, kedudukan negara dia lebih timur daripada Malaysia. Jadi masa dia lebih cepat. Jadi beza masa kita akan tolak. Masa yang lebih pantas tu, yang cepat tu, 18.35. Kita tolakkan dengan masa di KL yang agak lewat, 14.35. Kita akan dapat 4. Beza masa dia ialah 4 jam. Beza masa dia ialah 4 jam. Okey, maknanya New Zealand tu dia 4 jam lebih awal dari kita. Kita baru pukul 2 petang, dia dah pukul 6 petang. Okey, jadi itu maksud dia. Okey. Soalan B. Okey, soalan yang sama. Hitung dialog yang sama. Minta kita cari tempoh masa. Tempoh masa Ken dari KL ke Auckland. Okey, untuk tempoh masa dalam nota minggu lepas, nota ringkas, untuk cari tempoh kita dah tahu dia ialah masa tamat, masa akhir tolak masa mula. Okey, jadi kita kena tahu masa tamatnya pukul berapa, masa mulanya pukul berapa perjalanan Ken ni dari KL ke New Zealand. Okey, jadi saya akan sambung dalam video yang seterusnya.